bila nampak callman sampai cepat je dia kata, ni mesti kerja callman yang buat tabur minyak lah, buat punca kemalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam podcast Kaki Lima. Hari ni kita nak cerita pasal towing truck, tow truck, claim advisor, claim kemalangan ataupun rescue respon team. Betul tu? Respon team dia selalu panggil respon team. Kita selalu kadang-kadang dengar cerita pasal towing truck ni pekerjaan yang jahat dalam tanda kutip jahat. Sebabnya ialah kadang itu memang punca rezeki diorang. Kecelakaan anda rezeki kami. Ibarat dia macam tu. Ibarat macam penggali kubur, ada yang mati rezeki kami. Memang kami patut bersedih. Ibarat dia macam tu. Tapi ni bukan satu pekerjaan yang jahat, yang hina ataupun yang mendoakan kemalangan orang. Tapi mereka-mereka ni lah yang selalunya di barisan hadapan ketika kemalangan. Diorang yang akan sampai dulu, diorang selalu standby, diorang selalu pusing-pusing. Bukan pusing-pusing nak mendoakan anda kemalangan, bukan macam tu, tapi untuk menjadi yang paling awal untuk keselamatan anda juga. Misalnya anda accident, diorang pun dah boleh tahu, diorang pun dah tahu langkah-langkah awal apa yang patut diorang ambil. So hari ni kita bersama Toto, seorang claim advisor dan seorang pemilik lori towing. Assalamualaikum tu, apa khabar tu? Waalaikumsalam. Khabar baik. So macam mana tu dalam keadaan COVID-19 ni? Pendapatan terjejas juga? Lebih kurang macam tu lah. Berapa lama agak-agak lori terparking? Masa first PKP tu, sebulan kat tu. Koyak rabak kat. Koyak rabak kat. Mana memang tak ada bidang pun yang terlepas daripada COVID-19. Semua lockdown, duduk rumah, tak ada yang terkeluar. Kecuali abang-abang frontliner seperti polis, askar dan sebagainya. So tu macam kita tahu macam mana. Yelah kadang-kadang kita accident ni macam-macam jenis. Kita kadang tak sangka macam ni boleh accident. Kadang nampak macam kita buat pelan, tapi bila hancur krap, terus remuk. Ada tak jenis-jenis claim yang tak boleh diklaim untuk sepanjang dalam tempoh kau punya kerjaya ni? Ada juga yang banyak lah. Dia kemalangan ni banyak jenis. Dia ibarat dia kemalangan ni supaya je kita ada sakit ni. Betul. Kita tak tahu bila time kita sakit. Betul. Sama juga kemalangan ni pun tak tahu bila masa kita nak kemalangan. Jadi benda tu kat situ banyak jenis. Macam nak claim pula, dia ada yang tak boleh claim. Macam kita pakai third party, insurans kita third party, so kita memang tak boleh claim lah. Tapi kalau macam insurans first party, kalau kereta tu tak terlampau teruk, still boleh repair. Tapi kalau terlampau teruk, biasalah mesti akan pergi ke, orang panggil apa, total loss. Total loss tu dia kategori macam mana tu? Total loss tu mana kata kereta tu dah nak repair tu kos dia Lebih tinggi pada kita cover. Macam insurans kita macam third party, tapi kita orang langgar kita pada belakang, kita still boleh claim. Sebab kita terus direct claim orang belakang lah. Yalah, itu jenis-jenis claim. Mana kalau kita dilanggar dari belakang, kita boleh claim orang belakang kan. Kalau kita langgar orang depan, kalau kita langgar orang depan, tapi kalau insurans kita third party, memang kita tak boleh buat apa lah. Mana kata kalau ada modal tu, memang kita kena cash repair lah. Memang kena bayar sendiri. Tapi kalau tak ada modal tu, biasalah selalu sadai lah. Selalu dia akan panggil towing, upah tarik, sama ada parking kat rumah. Itu kalau tak nak repair lah. Ataupun kalau
dia nak repair, dia terus hantar mana workshop dia nak hantar lah. Macam workshop, kita boleh pilih workshop ni, kita boleh pilih ataupun panel insurans ni antara termasuk dengan kita punya cover insurans atau macam mana? Okey, dia macam selalu kalau kemalangan kalau boleh claim tu tak melibatkan total loss lah. So claim biasalah kata, kata orang mana kata benda tu dia terus include lah semua senang cerita. Tak payah bayar apa-apa melainkan owner tu cover bawa pada value. Okey. Cover insurans tu bawa pada value. Baru dia tambah yang tak kena cukup top up lah. So maknanya panel ni telah macam dah masuk dalam package insurans lah. Betul, macam workshop lah kita tengok pada owner. Dengan tengok pada workshop jugalah. Kadang workshop ni pun ada yang tak ada panel. Jadi kita kena hantar workshop yang ada panel. Jadi macam contoh workshop A ni tak ada panel, so kita hantar ke workshop B. Tapi mestilah tak adalah orang cakap betul-betul depan rumah owner workshop tu kan. Tapi mesti macam mana pun agak-agak dia terdekat lah, yang paling dekat lah dengan rumah owner lah, lebih kurang macam tu lah. Mana kata kalau naik taxi tu, naik Grab tu tak adalah tambang dia mahal sangat. So lebih kurang maknanya kalau kita nak tengok kita punya kenderaan dah berapa persen siap, kita dah boleh selalu check kan. Tapi ada juga customer yang dia kata, jenis macam tak apalah uruskan, janji siap lah. Ada kat macam tu. Yelah, betul juga. Banyak kali kan, kadang customer ni dah siap lagi, kita kadang janji dengan owner yang dah siap, macam mana owner nak ambil ke atau kita hantar kat rumah. Ada kebanyakan lah, kebanyakan yang customer saya lah, saya hantar terus sampai rumah. Macam hari tu pun baru-baru juga lah, owner duk nilai. Jauh juga tu kalau daripada PL. Hantar balik nilai, belakang saya tak tahu nak balik. Dah lama tak naik KTM. Tu sampai sana dah agak sesat Nasib baiklah ada member sana minta tolong dia orang ambil. Dia hantar kat KTM. Dia ajar macam mana nak naik KTM. Yelah, betul kan. Sekarang semua dah versi baru. Memang transport awam ni memang sangat pantas lah berjalan, berubah-ubah. Kadang yang sebelum ni kita boleh naik, tiba-tiba dah tak boleh naik. Yelah, kita kadang-kadang dah lama tak naik kan, dah ada kenderaan sendiri, dah utamakan naik kenderaan sendiri. Dah tak nak leceh-leceh naik kenderaan awam. So, kalau kita kemalangan kan, apa yang langkah pertama yang kita perlu buat? Misalnya kemalangan kita tak berapa teruk lah, paling pun kita terhentak sikit pada steering ke, ataupun kita pening-pening sikit, ataupun kesedaan kita kurang tak terlampau serius. So kita perlu, apa yang perlu kita selamatkan daripada keadaan tu? Sama ada kita perlu selamatkan diri dulu. Misalnya kita accident tepi jalan lah kan, terlanggar, boom, kemek depan dia terpecah ke apa ke, kita biar kenderaan macam tu ataupun kita alihkan ke tepi? Selalunya itulah pandangan masyarakat. Kadang dia macam mana, bila nampak callman sampai cepat je dia kata ni mesti kerja callman yang buat tabur minyak lah, buat punca kemalangan. Padahal tak, kadang ada separuh callman dia akan standby, dan ada separuh callman jika modal dia besar, kebanyakannya dia orang akan round lah, pusing. Dan kebetulan pula dia lalu tempat tu, dia nampak benda tu baru jadi, dia akan dia akan tolong owner bawa keluar dulu. Kalau owner tak tersepit apa semua, dia akan bawa keluar. Owner cedera, kita sendiri akan panggil ambulan. Barulah pihak ambulan akan datang, seterusnya pihak-pihak lain. So kalau kita accident, kita jangan terlalu gabrah lah. Kalau boleh kita cuba tenangkan diri. Sebab banyaknya customer ni bila kemalangan dia akan panik. Betul. Yelah, kadang-kadang bila dia akan panik, lepas tu kita ni yang sampai, kita akan beri bantuan mana yang kita ni lah. Sama ada kalau owner tu cedera, kita akan panggil ambulan. Owner tersepit, kita panggil bomber. Macam tu lah. Okey tu, macam callman tadi, macam bila kita accident tiba-tiba ada callman sampai kan, macam mana kita nak detect callman tu betul-betul callman yang bertauliah ataupun tidak? Diorang ni callman ni dia akan first, ciri-ciri yang mudah kita tengok dia first dia akan pegang walkie talkie. Walkie talkie wajib untuk callman.
First dia pakai walkie-talkie, dia datang naik kereta. Lepas tu dia akan ulurkan name card. Ada Jadi authority. okay, macam saya ni, saya ada daftar pencamas Pertubuhan Kebajikan Coalmen Malaysia. Okey. Jadi benda tu benda ni kita dari pertubuhan lah. Mana kata kita ni coalman tapi kita pertubuhan. Mana yang berdaftar tu dia akan ada ID card lah. ID card. Mana itu menentukan yang kita ni daripada institut yang bertauliah dan yang dipercayai lah. Ya betul. Daripada pertubuhan yang dipercayai, yang bukannya kata orang, ialah kadang-kadang kita tak tahu kan orang ni coalman atau tidak, tiba-tiba barang kita hilang, dia claim barang kita hilang. Tiba saya tadi dah cakap dengan coalman, tak tahu orang tu bukan coalman. Tiba dia memang berniat jahat untuk untuk rompak kita ke apa. So macam Toto dah jelaskan tadi, orang yang ada ID card misalnya dia dah daftar tadi daftar dengan pertubuhan kita orang ni pun pertubuhan berdaftar punya. Sebab kita orang pun ada bersama PPIM lah. Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Okey. Oh maknanya dah join lah. Mana pertubuhan ni memang sah, memang boleh dipercayai lah kan. Betul. So kalau nanti orang misalnya dia mengaku saya daripada pencamas, tak, kalau dia tak ada ID card belum tentu dia. Dia selalu dia akan, kita kalau dia betul dia kata dia pencamas, kita mesti ada authority card lah. Authority card. ID card ni. ID card. So selain daripada coalman yang tak boleh dipercayai macam penipu. Dia macam coalman ni dia coalman ni dia akan selalu bawa walkie-talkie, lepas tu dia akan bagi owner tu name card. Lepas tu kalau mana dia ada juga yang jenis yang macam mana cakap dia mengaku dia coalman. Itu ada. Banyak benda tu juga ada yang berlaku. Kita orang akan panggil tu singgalan. Dia singgalan. Okey. Mana kata dia buat kerja tu dia tanpa basic lah, coalman punya basic lah. Walkie-talkie, name card. Kalau dia dah daftar pertubuhan tu dia mesti ada ID card. Benda tu dia mesti kena ada. Jadi bila singgalan ni buat kerja, itulah punca kadang kereta tak tahu kat mana. Yalah betul tak. Kita bukan tak percaya coalman, tapi yalah kadang-kadang kes macam tu ada juga ada berlaku. Sampai melibatkan report polis, mengatakan kereta hilang. Lepas tu nak cari orang tak tahu siapa. Sebab name card pun tak bagi. Kita nak cari, yalah kita dah accident, mungkin kepala dah pening-pening, tiba orang yang datang, yalah dia tak ulur kad. Kalau dia ulur kad kita simpan, bila kita dah segar, ini rasanya coalman yang tadi yang selamat aku ni kan, yang selamat kereta ni semua kan. Kita boleh call tanya, bang kereta saya kat mana. So pastikan kalau korang kemalangan, kalau ada coalman datang, sekurang-kurangnya ada name card lah sekurang-kurangnya lah kurang-kurangnya ada name card, ada walkie-talkie, mestilah berkereta. Kalau bermotor sikal dia tak coalman tak ada motor. Kalau motor tu dia panggil singgalan. Dia mengganggu pekerjaan coalman sebenarnya. Lagi satu kadang ada juga customer dia tak percaya dengan kita, dia kata tak apa nak go insurans, sebenarnya sama je. Urusan dia sama juga. Kita masuk report, ambil dokumen, hantar workshop, lepas tu repair kereta, tahu kereta siap, sama juga. Kalau kita pergi panggil insurans pun sama juga. Jalan dia sama je. Tak ada panggil insurans jalan dia macam ni, tak ada jalan panggil komen jalan dia macam ni, tak ada, sama je. Maknanya kalau daripada pihak insurans dia punya job test tu sama. Kalau daripada coalman pun sama dia punya jalan. Towing pun tak ada bayaran apa-apa, sama juga. Melainkan customer kita sendiri, dia direct call kita, lepas tu dia cakap dia accident contoh dekat Terengganu. Jadi kat situ pun nak repair kereta dia pun gaji kita pun melalui commission je, bukannya ada basic ada apa. Jadi kat situ macam biasalah, contoh kita daripada commission kita akan tolak sikit. Contohlah kereta dia repair, gaji kita dapat 2,000.
Jadi kat situ kita ambil 1000 lagi tolak duit towing. Mana kata selebihnya tu owner lah kena top up. Mana pendapatan callman daripada commission? Ya betul, melalui commission sebiji kereta tu berapa. Contoh gaji sebiji kereta tu 200 tu lah dia punya. So 200 tadi tu dia dikira melalui kerugian apa yang dia repair ataupun dia punya insurans punya cover. Insurans punya kelas. Tak, dia contoh dia claim, contohlah dia claim 1000. Kena 1000, gaji dia mungkin dalam 100, 150. 100% daripada kerugian dia lah. Dia ikut pada dia punya claim lah, claim kereta tu. Itu memang hak callman. Ya betul, memang hak callman. Kalau kereta tu mewah, mungkin besar sikit gaji. Besar sikit lah gaji dia. Yalah, kadang-kadang kereta mewah ni dia punya barang bukan murah bos. Benda ni pun kita bukan meminta. Yalah. Sama-sama cari rezeki. Ibaratnya orang tukang gali kubur kan. Betul tak tu? Orang gali kubur bukan dia tiap-tiap hari dia nak doakan orang mati. Tak mungkin macam tu juga. Kalau dia doakan orang mati tiba balik keluarga dia mati kan dia sendiri terhentak kepala. So dia memang macam tu. Memang kalau kita itu yang tadi aku cakap tu. Banyak orang yang fikir yang callman ataupun towing truck ni claim advisor ni yang kata diorang ni jahat, selalu kadang tabur minyak kat selekor lah, apalah, tabur paku lah saja mendatangkan kemalangan kat kawasan tu. Sebab tu diorang standby situ. Tu semua tak betul kan. Kita sendiri, sebab aku sendiri dah pernah ikut Toto ni pergi Longkai. Berapa bulan? 2 bulan dah lebih kurang 2 bulan macam tu. Aku pernah ikut dia Longkai tiap-tiap malam. Kita orang tak ada pun buat benda-benda macam tu. Pusing 1 KL. Dah agak penat pusing naik kereta tu, berhenti mamak ngeteh, minum kopi dulu apa semua. Pusing lagi, nanti dah matahari dah naik baru balik. Kalau tak satu hari tak ada kereta accident, bukan ya kita aduh tak ada kereta accident lah ni hari, aduh rugi aku tak ada gaji. Tak ada, bukan macam tu. Sebab ni memang semua memang kerja kata orang, memang itu dia punya tugas. Pusing untuk mencari kereta kemalangan ni memang itu tugas dia. Salah satunya untuk keselamatan. Itu orang panggil kadang rescue team, respond team. Bukan rescue team, respond team kan. Itulah. Orang yang pertama datang, orang yang memberi pertolongan awal sekiranya tidak terlalu serius. Kan itulah. So daripada pendapatan tadi daripada commission, daripada persen berapa claim dia kan. So misalnya kereta kita breakdown, dia macam tadi dia kata kita tabur minyak semua. Benda tu kita pun tak boleh nak cakap. Kadang kita tengah berjalan, kadang kita punya kereta sendiri pun bocor, minyak hitam apa, kita pun tak perasan. Bila dah jalan ke depan baru kita tahu kereta kita breakdown. Jadi punca pun pada kereta kita. Minyak bocor ke apa kita tak tahu. Yalah, bukan kadang sebab kecuaian kita sendiri. Dah tahu tempat jangan tuduh-tuduh callman buat macam tu Dan kadang tempat tu dah memang tempat risiko tinggi cornering dia tajam ke apa, kita pun main libas je kan. Pun punca juga. Kadang-kadang tayar sendiri dah botak, main corner je, betul dah terbalik alasan tayar ni apa, jalan ada minyak lah apalah. Padahal polis datang pun polis tak cakap macam tu. Kadang macam kita standby pun bukan suka-suka kita standby. Kadang kita tahu tempat tu tempat berbahaya. Jadi kita standby kat situ, andai kata kemalangan, kita cepat-cepat alih kereta tu. Mana kata tak membabitkan kereta yang seterusnya. Ya betul juga tu. Tu yang dia orang panggil selalu, dia orang anggap sebagai respon team kan. Memang dia orang selalu standby sebab tingkat kemalangan kat satu-satu kawasan tu berbeza kan. Mungkin tempat dia orang standby tu selalunya tempat kawasan kemalangan tinggi, betul lah. Yang selalu yang kerap lah kata orang berlaku, kerap. Kita ke standby situ mana kata untuk alihkan. Kadang tempat tu bila dah kemalangan yang melibatkan selagi kita boleh alih tepi, kita alih tepi cepat-cepat. Tak nak melibatkan kenderaan lain. Kadang pun benda tu boleh melibatkan jalan sesak, jam. Ya betul juga. Bila dah jalan jam tu, mulalah orang nak horn, nak maki, alih tepi lah. Jadi kat situ bila kita standby itu, kita boleh secepat mungkin alihkan. Pernah kena maki macam tu? Banyak alih tepi lah, banyak kali lah. Kadang cepat lah ni, jalan jam belakang, ada juga. Tapi diorang tak faham.
Bila kita panggil duduk sini, pergi jaga jalan, dia tak nak, dia terus tekan minyak jalan. Ada juga Yelah, itu. dia tak faham situasi kan. Diorang boleh sebut dia alih lah apa. Yelah kadang-kadang kena tunggu polis untuk ambil gambar, betul tak? Dia kadang satu kita yang standby tu callman macam staff lah, staff satu-satu Panel, insurans. bukan satu-satu team. Okey. Jadi bila sampai situ kadang towing tak ada kat situ. Jadi nak tak nak contoh lah arm patah, lower arm patah dah tak boleh nak alih. Jadi nak tak nak pun kena tunggu towing. Towing gantung baru lari ke tepi. Jadi kat situ pun adalah staff yang akan jaga jalan. Untuk kira cepatkan pergerakan kereta. Yelah kita pun kadang takut orang dari belakang laju tiba-tiba tak nampak, pom terlanggar dah, tambah lagi satu dia kes. satu je benda tu. Bila kemalangan kita risau apa? Motor. Betul. Kalau kita tak jaga jalan, motor. Kita kemalangan, kita baru nak ni pun motor sampai. Dah satu hal lagi. Sebab tu bila kita ada kat situ, kita cepat-cepat jaga jalan. Kita lah motor tu kalau tak nampak mungkin dia pejam mata lah kot kan. Yelah. Tapi kurang-kurangnya dah ada yang jaga jalan kan. Tapi kalau korang lalu nampak aksiden dulu, tak payahlah jengak-jengak. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Punca yang Punca jam melibatkan jam tu. Bukanlah kemalangan tu. Tadi yalah kadang-kadang aksiden tu bukan kat tengah-tengahnya, tapi tepi jalan tau. Tengah-tengah antara dua lorong ni semua free jalan kan. Tapi diorang slow. Apa tu? Kalau kita tu mula tu tengok oyang. Tengok oyang. Apa rakyat kan prihatin. Prihatin melihat. Tapi prihatin bukan prihatin menolong, prihatin melihat. Jadi punca tu boleh jadi punca kemalangan tu. Bila dia slow, orang belakang nak tekan minyak, dia brake, orang belakang sampai lagi. Dah jadi tambah satu kes lagi. Jadi dia cakap jalan punca dia jalan licin. Ya betul lah. Yalah kalau korang dah nampak kemalangan tu, nak tengok boleh, tapi tengok sekilas. Sekiranya kita tak kenal kereta tu, dah terus jalan. Tak payah tengok-tengok lah siapa tu keteruk ke tak apa. Tak payah nak jadi reporter mungkin dah ada kat situ. Callman pun boleh jadi reporter. Nanti callman pergi balai report semua. Dah tahu dah macam mana cerita. Tunggu je lah kat berita kalau ada kan. Tapi rasanya callman kena buat media sendiri lah. So kat sini ada kemalangan, dah ada report dia ni. So orang dah tak payah tengok apa tu? Siapa tu? Apa tu? Tapi sepanjang carrier kau dah bawa tow truck ni, kemalangan yang paling teruk, paling ngeri sampai kau mimpi tak boleh tidur, ada pengalaman macam tu? Buat masa ni tak ada lah. Mencakap apa benda kita dah lama. Jadi kita dah macam dah lali lah. Kita ada juga macam sebelum ni ada juga angkat mayat. Ada juga. Tapi yalah macam pihak biasa. Bomba keluarkan tu, lepas tu dia minta tolong sambut, ada lah kita tolong angkat apa semua. Usung. Yalah benda ni dah memang cakap kita kerja atas jalan. Itu je risiko dia. Kita pun tak ada basic. Ada rezeki, ada lah kita punya ni. Tak ada. Itu je. Jangan kita pun bukannya keluar rumah malam ni tahu nak bawa balik 2 biji, malam ni tahu nak balik 3 biji. Tak ada. Kita keluar on set. Kita tahu kita nak cari rezeki. Ada, tak ada. Bukan rezeki lah, itu je. Itu yang tadi aku cakap tu. Bukannya kalau mendoakan orang semua kemalangan, betul lah. Kalau semua orang kemalangan, nanti tiba-tiba dia sendiri yang kemalangan. Itu masalah. Doa dia tak jelas kata ni kan. Ibaratnya doanya tak jelas. Aku nak hari nak dapat kereta kemalangan ada 2, 3. Tak tahu kita sendiri. Tu diorang pun tak macam tu kan. Diorang bukan jenis yang kata jahat sangat nak mendoakan orang kemalangan kan. Diorang sendiri pun tak nak benda tu macam tu. Tapi memang dah wajib ada. Kalau diorang ni tak ada, siapa lagi nak tolong alihkan kereta, siapa lagi nak tolong tarikkan pergi bengkel, siapa yang nak tolong pergi buatkan report, siapa yang nak tolong pergi apa? Yalah tolong kita, kadang-kadang kereta dah hantar bengkel, kita towing truck dia hantar kita balik rumah. Betul tak tu kan? Macam kita memanglah kita dah tarik kereta pergi workshop. Dia dah settle report, kita buat kereta workshop. Kadang
kita yang hantar owner balik sebenarnya. Kan? Ada tak macam tu kan? Memang Kadang kita tak, memang kita akan bawa owner balik. memang kewajipan Kita hantar dia balik rumah. Lepas tu dia dah okey semua, besok call, sama ada owner call kita ataupun kita call owner. Kita minta dokumen selebihnya. Yelah betul kat kan untuk proses claim kan. Sepanjang bawa towing truck ni dah berapa jauh jalan? Sama ada hantar ataupun ambil kereta rosak ke kereta accident, dah berapa jauh? Jauh dah. Rosak kalau kita kira breakdown tu dah sempadan Singapura. Jauh juga tu. Dah memang nak cakap apa, memang kerja kita ni ikut pada customer. So, macam misalnya kalau kita duduk KL tapi masa tu kita pergi Johor Bahru, kemalangan kat Johor Bahru, kita boleh call man kita yang kat KL. Boleh. Claim advisor kita yang dekat KL. Boleh. Contohlah macam customer A ni accident dekat dia pergi Johor. Okay, dia kemalangan kat Johor. Lepas tu dia call kita orang. Okay, owner tu kita akan arrangekan satu towing kat sana. Kita minta tolong sana, kita sendiri keluar duit, minta dia orang bawa kereta tu, alihkan ke tepi, bawa pergi balai. Jadi kita mana kata tak buang masa kat tepi jalan. Betul. Takkan owner tu kita daripada KL nak tunggu kat Johor tu, takkan 5 jam 4 jam nak tunggu tepi jalan tu, kebuluh lagi. Yalah betul juga tu kan. Jadi kat situ kita akan minta tolong belah-belah sana, mana member belah sana, mana kenalan sana, kita minta tolong. Kita tarik lah kereta tu, bawa pergi tepi, kita bawa pergi kalau owner tak ada cedera apa, kita bawa owner pergi balai, masuk report. Lepas tu tengah perjalanan, sampai perjalanan ni mana kata kerja balai semua settle, kita tinggal ambil je kereta tu. Ambil tinggal bawa pergi balik KL. Selesai kerja. Maknanya ada juga maknanya antara towing pun tak adalah saling berebut customer, berebut ni case Berebut tu tak adalah, cuma biasalah kita kerja callman, punca rezeki kita pun daripada situ. Jadi cakap apa, kalau setakat rebut-rebut biasa tu tak masalah lah kan. Dalam bidang apa pun mesti ada macam tu. Dia cakap apa, selagi ada lubang, kira selagi ada peluang, kita try lah. Yalah betul juga tu. Mana tahu owner tu ubah fikiran, kadang tak apalah, cuba dengan yang ni lah. Yang sana pun member. Yalah, tapi ada kebanyakannya dia terus direct call. Macam tu lah. Dia tak adalah macam, adalah juga yang try. Yalah punca rezeki dia kan. Takkan dia tak nak cuba, tak cuba. Yelah, tak tahu betul, mana betul. Tahu rezeki dia kat situ. Memang walaupun kita punya customer, tapi kalau dah member callman lain yang mencuba nasib kan. Lepas tu ada rezeki kata dia kan. Rezeki dia lah, mana dia makan lah. Yelah betul juga. Tapi poin yang tadi tu maknanya antara towing-towing pun saling berbagi rezeki Maksudnya ialah kalau walaupun orang ni call towing claim advisor yang jauh, tapi orang yang lokal tetap juga dapat rezeki orang untuk alihkan kereta, untuk bawa orang pergi report kan. Betul tak? So memang tak ada ni lah. Memang tak ada isu rebut-rebut kes sampai gaduh-gaduh tu, tak ada lah Dia gaduh-gaduh tu sebenarnya kadang salah faham. Betul. Biasalah, kita ni pun memang ada kesabaran. Tengok pada situasi lah. Tengok pada situasi lah. Tapi sebab selama yang aku pun pernah ikut kau tu kan. Lepas tu aku pernah ikut lagi seorang, Apek. Aku pernah ikut dia, Apek. Aku tengok masa dia orang handle case pun tak masalah kan. Tak ada jenis gaduh. Tapi lepas aku dah ikut korang tu kan, aku dengar yang ada yang gaduh lah, apa lah. Cakap, betul ke ni? Betul ke kan? Tapi aku rasa memang tak ada macam tu. Sebab aku sendiri pernah terlibat dengan benda ni kan. So aku tahu lah. So misalnya kita breakdown kan tak ada claim panel kan. Breakdown ada juga. Claim insurance. Claim insurance tak ada. Tapi macam diorang pun ada bengkel panel lah. Dia kebanyakan breakdown ni dia akan call dekat kereta dia breakdown. Lepas tu dia cakap dia nak hantar. Contoh dari satu tempat tu ke tempat yang dia nak pergi tu lah, workshop nak pergi tu. Macam tu lah, dia
dia kira selalu kita kira kilometer lah. Oh. Tapi tak adalah kira betul-betul, kadang kita ambil asam. Yalah. Kita pun dah tahu jarak dia berapa kan. So maknanya kalau kita breakdown, kita bebas pilih towing mana kan. Betul tak? Itu pun dah salah satu income Coleman, bukan setakat kemalangan weh. Kereta breakdown pun diorang pun boleh ni kot. Maknanya diorang tak kisahlah diorang ambil daripada kereta breakdown boleh, ambil kereta owner nak pergi hantar JPJ ke repair ke kan, betul lah kan. So kalau untuk breakdown selalunya ikut per kilometer lah. Betul. Coleman dia pun kadang dia kita tapi bukan nak cakap tak bagus, dia bagus juga. Kadang macam kereta breakdown pun dia berhenti tepi jalan, dia tanya rosak apa, nak pakai towing tak. Kalau boleh panggil pomen dah boleh callkan pomen lah, betul tak? Kita pun boleh kita kan tolong kat dari segi macam tu. Kadang kita nampak kereta tayar pecah, kita akan tolong buka tukarkan tayar. Lepas tu mana kata kadang ikutlah, kadang owner bagi biasalah manis-manis kan. Bagi kopi. Kena je tengah-tengah malam ni, kena owner perempuan tak tahu apa nak buat. Betul. Jadi macam Coleman pun kadang bila lalu dia nampak tepi, kadang dia tanya kenapa tayar pecah, nak tukar tak? Kalau ada tayar spare tukar, tengoklah nanti dia bagilah berapa, ikutlah kan. Dia ada itu harga boleh deal sendiri lah dengan towing truck sendiri yang datang kan. So mungkin beza-beza harga diorang sebab jarak mungkin beza, jenis kerjanya tukar tayar pun mungkin beza kan. Dia pun kadang yalah Coleman ni kadang full time. Dia Coleman ni kadang ada yang full time Coleman, ada yang part time. Kadang siang dia kerja lain, malam dia cari part time nak buat duit sampingan. Duit tambah-tambahan. Nasib lah kadang diorang jumpa tayar bocor tepi jalan, dia tolong tukarkan. Kadang buat job jumper jam start tu. Tu pun diorang income gak, cuma sikit-sikit lah, boleh buat duit makan. Ya betul lah, buat tambahan. Modal minyak. Betul juga sebab kita hidup perlu makan, perlu apa semua tu kan. Kita lagi kalau nak jalan perlukan minyak kan. So respon team selalu ada kat mana-mana. So kalau korang kemalangan ke apa ke, boleh cuba telefon towing truck Coleman, towing truck ni ataupun respon team. Call saya. Boleh call respon team, ataupun kalau ada save nombor pomen boleh call pomen terus. Kalau pomen tak boleh buat, boleh call Coleman, boleh tarik bawa pergi bengkel ke macam mana ke. Kau punya Coleman ada coverage area tak? Maksudnya kau aku Coleman KL, aku boleh masuk Coleman Negeri Sembilan tak? Tadi boleh mana tadi boleh. Macam confirm case boleh. Tapi kalau kita nak longgar pada sana, nasib lah. Pandai-pandai lah senang cerita. Nasib lah tu, itu deal sendiri lah. Itu pun dah kawasan orang. Kita main area KL tapi dah masuk sana, pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah, itu pandai-pandai cari makan. Macam kita contoh lah, macam balik kampung. Contoh balik kampung Johor lah contoh. Lepas tu dia pun tengah perjalanan nak balik tu nampak incong, kena pula owner orang KL. Pandai-pandai lah cuci. Pandai-pandai cerita. Kalau ngam pandai-pandai lah tempat orang kan nak cari makan. Okay. Itu soalan terakhir. Itu istilah-istilah yang selalu kita dengar. Longkai apa maksud dia? Longkai tu sebenarnya ibarat macam mana cakap, kita ni pergi melongkai lah. Pergi apa? Maksudnya longkai ni maksudnya kita pergi cari kereta yang accident lah. Itu maksud longkai lah. Ibaratnya lah. Ibarat yang tu lah. Dia tak susah nak jelaskan kata tepat dia, tapi dia longkai tu macam kita keluar, kita pergi jalan, kita pergi untuk cari kereta accident ataupun kita standby untuk kereta accident. Incong tu silap bahasa Cina silap. Incong tahu? Tahu lah. Amsiong Sway silap lah. Kalau amsiong kalau silap kemalangan tak silap. Ibaratnya ibarat macam tu lah. Tak tahu. Ya, tapi dia memang dah cakap perkataan tu memang dah lama lah. Tu lah, perkataan tu dah lama. Kita kadang kita dengar longkai, incong, apa benda tu longkai dengan incong. So tu misalnya diorang breakdown ataupun kemalangan yang tak serius ataupun yang serius, macam mana diorang nak hubungi kau?
boleh je kita macam saya kita ada bagi nombor hotline. Lepas tu page kat Facebook pun ada juga. Nama Facebook apa? 76 Towing Services. Okey. Lepas tu kalau hotline tu 014 Aha. 26 24 264. Okey. Nombor semua 26 24 264. Okey. Nombor yang agak mudah untuk diingati. So boleh kalau nak tengok dekat page boleh pergi 76 Towing Service. Towing Services. 76 Towing Services. Lepas tu nombor hotline nanti saya masukkan kat bawah ni. So misalnya kalau korang kereta breakdown ke apa, korang boleh hubungi Toto sebagai ni. So Toto pun antara orang yang boleh dipercayai. Dia salah seorang ahli daripada Persatuan Kebajikan Coalmen Malaysia, Percamas, yang telah bekerjasama dengan PPIM. Yang telah bekerjasama dengan PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. So diorang antara pertubuhan yang boleh dipercayai, yang sangat-sangat sah. So korang boleh call diorang kat situ. Diorang bukan hanya seorang dua je callman kat Malaysia ni. So diorang pun antara Percamas ni pun dah ramai ahli dia. Ada ramai lah. Tim kepala lah, tim dia dalam 60 tim. Dia punya staff tu berbagai lah. Yalah, Satu Malaysia, kita punya staff satu Malaysia. Satu Malaysia. Kalau kita Lepas ambil tu, satu tim 10 orang dan 600. Selalunya satu tim tu lebih pada 10. Lebih pada 10 orang, betul. Atas pada senang cerita atas pada 20. Yalah, betul juga sebab ada yang 100 lebih yalah. staff, ada yang 50 staff, tak tentu. Company besar-besar, tim besar-besar pun ada tim kan. besar-besar. So boleh je hubungi diorang. Nanti kalau boleh tengok-tengok dekat Facebook, boleh tengok dekat Google pun rasanya ada Percamas. Facebook Percamas ada? Percamas lah. Percamas, okey. Boleh tengok kat Facebook Percamas untuk double confirm. Misalnya claim advisor ni adalah ahli yang tepat, boleh cari kat situ. So kita tutup hari ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi di episod seterusnya. Terima kasih tu. Baik, sama.